Assalamualaikum. Hai, nama aku Amir Arsad. Selamat datang ke YouTube channel aku. Alright, dalam video kali ni aku nak bercerita tentang Bosnia and Herzegovina. Bosnia and Herzegovina ni negara dia memang sangat cantik. Aku memang suka gila dengan muka bumi dia yang bergunung ganang. Dia punya sungai bersih, cantik. And tak lupa jugalah dia orang punya awet-awet pun cantik-cantik gila. Tapi dalam video ni aku tak nak cerita pasal dia punya geografi, tempat-tempat menarik ke, ataupun dia punya awet-awet ke. Tapi hari ni aku nak cerita tentang pengalaman kami sewaktu kami berada di Bosnia and Herzegovina. Kami memasuki Bosnia and Herzegovina ni melalui Croatia, satu border darat yang dinamakan Orahoľe. Sebelum kita orang masuk ke Bosnia and Herzegovina ni, aku punya tanggapan, aku punya macam fikiran aku sebelum masuk ke Bosnia, aku fikir orang Bosnia ni mesti suka dengan orang Malaysia. And Malaysia ni memang well known lah dengan diorang ni. Yelah disebabkan kita pernah menghantar tentera kita, tentera pengaman kita ke Bosnia untuk membantu mereka semasa Perang Bosnia. Peristiwa Perang Bosnia tu berlaku antara tahun 92 sehingga ke tahun 95. Memang seperti apa yang aku jangkakan, memang orang Bosnia ni tahu dengan Malaysia and suka dengan orang Malaysia. Ni aku nak cerita pengalaman sikit sewaktu kita orang berada dekat bandar Sarajevo, iaitu dia punya ibu negara Bosnia and Herzegovina ni. Okay, sekarang ni kita berada di public park Kalau tengok ramai orang ada kat sekeliling kita. Ramai orang. Tapi kita masak selama je. Waktu kita orang kat bandar Sarajevo tu, kita orang cuba untuk mencari tempat camping lah. And bandar Sarajevo ni memang sangat padat lah. Jadi kita orang pun macam, aduh, kat mana nak camping ni, sebab tempat dia memang padat gila. So kita orang pun melilau-lilau lah kat bandar Sarajevo tu, dan kita orang mengambil keputusan untuk pergi ke McDonald lah untuk guna wifi dia. Sebab kita orang nak cuba check map online kat mana tempat yang sesuai untuk camping, ataupun mungkin ada host couchsurfing ataupun host warm showers. Sampai je dekat McDonald tu, kita orang ditegur oleh seorang mamat ni lah. Dia ni naik basikal dengan anak dia. Dia datang dekat kita orang sebab mungkin dia ada minat yang sama juga tentang basikal kan. So dia datang kat kita orang and dia tegur kita orang lah. So kita orang pun bagi tahulah yang kita orang daripada Malaysia. And bila kita orang bagi tahu daripada Malaysia, terus dia rasa macam muka dia nampak ceria gila. Dia macam seronok lah bila jumpa dengan kita orang. And dia terus tanya kita orang, anything I can help. Dia pun ada cakap Malaysia dah banyak tolong Bosnia lah, apa benda lah. So inilah masanya dia nak offer bantuan atau tawarkan bantuan kepada kita orang. Jadi kita orang pun bagi tahulah dekat dia, sebenarnya kita orang nak cari tempat bermalam ataupun tempat untuk camping. And dia bagi tahu kita orang sebenarnya kalau rumah dia kosong, dia boleh bagi kita orang untuk duduk dekat rumah dia lah. Sebab sekarang ni musim summer, jadi dia sewakan apartmen dia atau rumah dia kepada orang luar lah, atau pelancong yang datang ke bandar Sarajevo tu. Jadi rumah dia memang tak available. Jadi dia menawarkan bantuan lah untuk carikan tempat untuk kita orang camping. Sebelum kita orang pergi cari tempat camping tu, dia ajak kita orang lah pergi makan. And dia bawa kita orang pergi ke satu restoran lah. Dia kata restoran ni memang sangat famous and restoran yang autentik menjual makanan kebangsaan dia orang, iaitu Shebab Shishi. Shebab Shishi ni dia macam kebab, macam sausage pun ada. Dia diperbuat daripada daging and dia dimakan dengan apa namanya tu, roti pita. Aku pun tak pasti nama dia apa. And ada bawang-bawang sikit. And rasa dia memang sangat sedap lah. Aku suggest kalau korang pergi ke Bosnia, korang kena try Shebab Shishi. Memang sedap gila. Sebelum tu aku lupa nak bagi tahu, nama mamat ni adalah Dame. Jadi sewaktu kita orang duduk dengan dia, bersembang-sembang dengan dia memang seronok lah. Sebab dapat berjumpa dengan orang daripada Malaysia. And dia ceritalah Malaysia bagi bantuan. Lepas tu dia kata kat Sarajevo ni banyak bangunan-bangunan Malaysia, ada masjid Malaysia. And
macam-macam lagi lah dicerita. Dan habis makan tu, kita orang pun pergilah cari kat mana tempat yang kita orang boleh berkemping. Memang nampak lah dia punya keikhlasan dia tu untuk membantu kita orang untuk cari tempat camping, tempat untuk kita orang bermalam. Dia pun asyik cakap sorry sebab rumah dia sekarang ni tengah ada orang, so memang tak boleh nak bagi kita menginap. Kalau tak ada orang, confirm dia akan bagi tempat tu untuk kita tidur secara percuma. And pada malam tu kita orang jumpalah tempat kita orang nak berkemping. Yelah, mungkin itu satu cara dia untuk macam membalas budi Malaysia yang telah membantu Bosnia sewaktu perang Bosnia yang berlaku dulu. Ni ada satu cerita lagi aku nak kongsikan kat korang. Ada satu hari tu, sewaktu kita orang berjalan-jalan dekat bandar Sarajevo tu, kita orang singgah kat satu masjid ni tau. Sewaktu aku buka pintu masjid tu, aku masuk ke dalam, aku nampak ada orang berkumpul tau kat depan pintu masjid tu. Tiba-tiba ada pakcik tu, dia datang kat aku terus cakap, "Assalamualaikum, apa khabar?" Cakap dalam bahasa Melayu. Aku macam terkejut. Aku menjawab lah, "Waalaikumsalam, Alhamdulillah sihat." Dan pakcik tu siap cakap, "Malaysia, Mahathir Mohamad." Aku macam terkejut lah. Time tu aku rasa macam blur. Aku terkejut. Wish, macam mana pakcik ni boleh cakap bahasa Melayu? Kat mana dia belajar cakap bahasa Melayu? So aku tanya dia lah, where do you learn bahasa Melayu? And dia pun macam terpinga-pinga, tak boleh nak jawab lah. Aku rasa dia tahu tu je lah, apa khabar, itu je yang dia tahu. And dia tahu Mahathir Mohamad. Aku tak rasa pakcik tu boleh cakap bahasa Inggeris, sebab aku cuba cakap bahasa Inggeris tapi dia tak boleh nak faham. Jadi perbualan kita orang terhenti setakat itu je lah. So nampaklah kat situ kesan daripada bantuan yang Malaysia berikan kepada Bosnia and Herzegovina sewaktu berlakunya perang Bosnia. Tak silap aku, Malaysia hantar tentera ke sana pada tahun 93 kalau tak silap aku lah. Dia telah memberi satu impak yang sampai orang Bosnia suka dengan Malaysia. Diorang pun boleh cam yang muka kita orang ni muka Malaysia. Tetapi ini ada tetapi adakah semua orang Bosnia tu suka dengan orang Malaysia? Okey, jawapannya adalah tidak. Sebab kenapa? Sebab yang suka dengan orang Malaysia ni hanyalah Bosnia Muslim. Korang jangan tersilap bila sebut orang Bosnia, Bosnia tu adalah satu negara lah. Memanglah diorang memang orang Bosnia, tapi orang Bosnia ni dia ada 3 etnik utama dekat negara dia. Etnik yang pertama adalah Bosniak yang rata-ratanya Muslim. Etnik yang kedua adalah Serbs yang rata-ratanya adalah Kristian Ortodok. Dan etnik yang ketiga adalah Croats yang rata-ratanya adalah Kristian Protestan. So bantuan yang Malaysia berikan kepada Bosnia pada perang Bosnia waktu itu adalah sebenarnya kepada Bosnia Muslim. Dan sebenarnya etnik Croats dan juga etnik Serbs adalah musuh kepada etnik Bosniak sewaktu perang Bosnia yang berlaku sebelum ini. Aku ni bukannya arif sangat tentang sejarah Bosnia ni. Mungkin ada korang yang dah tahu. Kepada korang yang tak tahu, aku akan cuba terangkan as simple as I can lah supaya korang boleh faham. Sebab sejarah Bosnia ni memang sangat complicated. So aku cuba explain apa yang aku tahu serba sedikit ni supaya korang dapat gambaran dia lah macam mana. Kalau korang tahu dengan lebih lanjut, korang boleh lah buat pembacaan sendiri ataupun kajian sendiri. Okay, sedia untuk pening kepala? Alright. Kenapa nama Bosnia ni adalah Bosnia and Herzegovina? Okey, aku boleh terangkan secara simple. Bosnia and Herzegovina ni dia bukannya dua negara yang bergabung jadi satu. Dia adalah satu negara tetapi terdiri daripada dua bahagian, iaitu Bosnia dan juga Herzegovina yang di bahagian selatan. Okey, itu macam mana Bosnia dan Herzegovina dapat nama. So sebelum ni Bosnia adalah part of Yugoslavia, dan Yugoslavia sekarang ni dah tak ada, dah tak wujud lah sebab negara dah berpecah-pecah dan merdeka lah daripada Yugoslavia pada tahun 1991. Bosnia and Herzegovina ni dia nak minta merdeka juga daripada
Yugoslavia. So disebabkan Bosnia ni, penduduk Bosnia ni dia punya etniknya terdiri daripada Serbs, Croats dan juga Bosnia. Diorang ada pemimpin diorang sendiri. Pemimpin Bosnia dan juga pemimpin Croats waktu tu dia macam menghantar satu referendum lah untuk merdeka daripada Yugoslavia, tetapi tak disetujui oleh pemimpin Serbs. Jadi kat situ bermulalah tension atau pertelingkahan antara puak Serbs ni dengan puak Bosnia dan juga Croats. Orang-orang Serbs ni dia mendapat sokongan daripada Serbia lah, dan diorang start untuk melakukan serangan kepada kawasan-kawasan yang majoriti penduduknya adalah orang Bosniak Muslim dan juga orang Croats. Dia nak rampas tanah, and lagi satu, ini sebenarnya adalah salah satu cara ethnic cleansing, maksudnya pembersihan etnik. Pada mulanya Serbs ni memang bantai lah Bosniak dengan Croats ni. Bosniak dan Croats ni pada mulanya diorang ni macam alliance lah, macam geng, macam itulah. Tapi ada konflik yang wujud antara Bosniak dengan Croats ni yang menjadikan akhirnya Bosniak dengan Croats juga berperang. Jadi dia ni adalah perang tiga penjuru lah antara Serbs, Croats dan juga Bosniak. So masing-masing gaduh sesama masing-masing. Jadi berlakulah pembunuhan beramai-ramai, perempuan kena rogol dengan tentera Serbs, dan ianya adalah pembersihan etnik lah. Bandar Sarajevo ni adalah bandar yang majoritinya Muslim, dan waktu perang Bosnia tu, ini adalah antara tragedi yang paling famous lah sewaktu perang Bosnia, di mana Sarajevo waktu tu memang dikepung oleh tentera Serbs. Berlakulah pembunuhan, tembak, mortar apa semua. Sampai sekarang kalau korang pergi ke Bosnia, korang mesti akan nampak kesan-kesan yang ada dekat bangunan-bangunan, dekat jalan, kesan bom, kesan mortar. Okey, kalau kat Sarajevo ni kalau boleh nampak ada lubang-lubang dekat dinding bangunan macam ni. Dekat bangunan depan tu ada rosak-rosak sikit tu. Itu adalah bekas kena tembak. Bila kita orang berada dekat Sarajevo tu, kita orang sempatlah melawat kawasan perkuburan orang-orang syahid. Kita orang nampak kesan-kesan dekat bangunan. Kita orang dapat rasa satu feeling yang sangat, aku rasa memang sayu gila lah. Aku tak dapat bayangkan macam mana orang-orang tu dia menghadap situasi Sarajevo dikepung. Mereka terputus bekalan makanan sehingga diorang terpaksa gali terowong untuk supply bekalan makanan kepada penduduk-penduduk Sarajevo, and mereka ditembak bertubi-tubi sebab diorang dikepung kan. Dan sewaktu berlakunya perang Bosnia tu juga, Malaysia telah membuat keputusan untuk menghantar tentera kita ke Bosnia and Herzegovina untuk sebagai tentera pengaman lah. Mereka pun menjaga beberapa kawasan yang majoritinya adalah Muslim sewaktu di Bosnia sana. Dan selepas habis perang pun, Malaysia pun turut membantu untuk memulihkan balik negara Bosnia and Herzegovina ni selepas daripada perang. Jadi sebab tu ramai Muslim Bosnia memang appreciate, memang rasa terhutang budi dengan Malaysia lah. Tetapi not for Serbs. Orang Serbs ni dia tak berapa ngam dengan Malaysia. Ada satu hari tu kita orang waktu tu berkayuh dekat kawasan Serbs, and kita orang lalu kat satu kawasan rumah ni. Kita orang nampak lah ada orang duduk kat depan rumah. Jadi kita orang singgah dekat rumah tu. Kita orang nak minta air lah, maksudnya botol-botol air kita orang dah kosong. Kita orang nak minta air untuk minum lah. Jadi dia pun isikan lah kita orang punya air apa semua. Dah habis tu baru dia tanya kita orang lah, kita orang ni dari mana. Aku pun jawab lah, kita orang daripada Malaysia. Dia dengar perkataan Malaysia dia terus tepuk dahi, dia geleng. Lepas tu dia entah cakap apa, entah dalam bahasa dia, aku rasa dia mencarut lah.
Tapi aku tak tahu apa benda dia cakap, so aku pun malah nak sembang lagi. Aku belah je lah. Yelah, Malaysia tolong Muslim Bosnia ni untuk memerangi Serbs yang berada dekat Bosnia. Kalau korang nak tahu, dekat Bosnia ni, 3 etnik ni memang tak boleh nak ngam sampai sekarang lah. And diorang ni hidup secara berasingan lah. Ada satu kawasan ni puak Croats, ada satu kawasan ni memang tempat Bosniak, satu kawasan ni tempat Serbs. Kalau korang nak tahu, Bosnia ni dia satu negara, tapi dia terpecah kepada 2 entiti, iaitu Federation of Bosnia and Herzegovina dan juga satu lagi dipanggil Republic of Spasska. Di Federation of Bosnia and Herzegovina ni diduduki oleh orang-orang Bosniak Muslim dan juga orang Croats. Dan di Republic of Spasska ni, majoriti yang duduk kat kawasan tu adalah Serbs Orthodox. Tapi dalam Federation of Bosnia and Herzegovina ni, rata-rata orang Croats ni dia duduk dekat area Herzegovina tu, dekat bahagian selatan dan juga di sempadan-sempadan Bosnia dan juga Croatia. Jadi tak pelik lah waktu kita orang first time masuk ke Bosnia tu melalui border Croatia. Mula-mula kita orang masuk, ini Bosnia ke Croatia ni? Kita orang nampak macam kat rumah diorang ni banyak bendera yang ada logo Croatia. Pagar-pagar rumah diorang ada bentuk-bentuk macam bendera Croatia. Kita orang rasa pelik. Waktu tu kita orang pun macam fikir, mungkin diorang ni orang Croatia yang duduk kat Bosnia. Diorang ni sebenarnya adalah orang Bosnia yang beretnik Croats. Waktu kita orang cross border tu pun ada terjumpa lah dengan seorang mamat ni. Dia kata dia duduk kat Bosnia tapi dia kerja kat Croatia, sebab orang-orang Croats ni dia punya sekutu tu Croatia lah. And orang Serbs ni sekutu dia pula adalah Serbia. Yang lagi pelik dan lagi pening Bosnia and Herzegovina dia ada 3 presiden. Kalau korang nak tahu, presiden diorang terdiri daripada presiden daripada puak Croats, Bosniak dan juga Serbs. Dan untuk mengepalai negara Bosnia and Herzegovina tu, diorang akan rotate tau. Macam kita lah yang di Pertuan Agong kan, kita ada rotating system. Diorang pun lebih kurang juga macam tu. Cuma tak silap aku, diorang tempoh dia 8 bulan. Okey, apa lagi aku nak cerita Sejarah dia ni memang pening gila lah. Okey, aku boleh bagi tahu lah, orang Serbs ni dia boleh kata dengan Malaysia tak berapa ngam. Orang Bosniak memang ngam, appreciate dengan orang Malaysia, suka dengan orang Malaysia. Orang Croats ni dia macam natural lah. Macam tak tahu dia orang tak suka ke atau suka. Dia macam aku tengok macam lebih kepada natural. Sebab perang Bosnia ni pun sebenarnya berpunca daripada puak Serbs ni. Jadi orang Croats tu pun pada awalnya memang benci gila lah dengan orang Serbs. Ni aku nak bagi tahu lagi satu. Bandar Sarajevo tu sebenarnya dia pun terbahagi kepada dua. Sarajevo di sebelah Bosnia dan juga Sarajevo di sebelah Republic of Spasska. Biasanya pelancong-pelancong Malaysia kalau pergi ke Sarajevo tu, diorang akan pergi ke Sarajevo yang di bahagian Muslim Bosniak lah. Biasanya kalau korang masuk ke kawasan Federation of Bosnia and Herzegovina dan juga masuk ke Republic of Spasska, korang kat jalan memang akan nampak signboard clear lah menunjukkan itu kawasan Spasska atau kawasan Bosnia. Apa yang aku boleh sampaikan kat sini, ada 2 benda yang aku belajar sewaktu aku melawat ke Bosnia and Herzegovina. Yang pertama, sudah tentulah aku dapat rasa diorang punya kesengsaraan. Mereka dibunuh, perempuan dirogol sewaktu perang Bosnia berlaku. Memang sangat menyedihkan lah. Dan yang kedua, dia membuatkan aku rasa macam bersyukur sangat sebab aku dapat hidup dekat Malaysia, negara yang berbilang bangsa, tetapi kita masih boleh hidup dalam keadaan yang sangat harmoni. Tak macam Bosnia and Herzegovina. Sebenarnya walaupun perang dah habis,
tapi mereka hanya bersetuju untuk menamatkan perang, tapi pendamaian yang sebenar tu tak tercapai lagi. Jadi kalau berlakunya satu lagi isu antara etnik dekat Bosnia and Herzegovina, boleh berlaku perang lagi sekali. Aku rasa video kali ni memang video yang sangat pening. Aku pun sangat pening nak explain kat korang macam mana. Kalau ada tersalah fakta ke apa, aku minta maaf. InsyaAllah video yang akan datang aku akan ceritakan lagi pengalaman di Bosnia and Herzegovina, di mana kami berjumpa dengan satu orang ni yang bagi aku memang sangat memberikan inspirasi yang terbesar dalam hidup aku. InsyaAllah aku akan ceritakan dalam video yang akan datang. Jadi terima kasih kepada korang yang sudi menonton. Kepada korang yang suka video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. So InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Dengan itu, Assalamualaikum.